Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ania dan Kuratu akan menerangkan tentang unsur dalam kumpulan 17. Aktiviti 4.7, langkah keselamatan dalam mengendalikan halogen. Sebelum kita lihat dengan lebih lanjut apa langkah keselamatan dalam mengendalikan halogen, ayuh kita lihat dahulu apa itu unsur dalam kumpulan 17. Unsur kumpulan 17 mempunyai 6 unsur yang terdiri daripada fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dan tennessine. Apabila menuruni kumpulan 17, secara ringkasnya, kereaktifan unsur akan berkurang, takat lebur dan takat didih bertambah dan ketumpatan unsur akan bertambah. Kegunaan unsur dalam kumpulan 17. Klorin di dalam peluntur, bromin merupakan antara bahan di dalam pemadam api dan iodin sebagai disinfektan. Unsur halogen merupakan unsur yang berbahaya kerana yang pertama, unsur-unsur halogen ini merupakan unsur-unsur yang amat reaktif. Faktor elektronegatif yang tinggi padanya menyebabkan kecenderungan atom untuk menarik elektron ke dirinya sendiri. Contohnya, fluorin merupakan halogen, unsur halogen yang paling reaktif dan boleh meletup apabila bertindak balas dengan oksigen dan unsur yang lain. Yang kedua, unsur halogen ini merupakan unsur yang membahayakan dan boleh membawa maut pada jumlah yang tertentu. Contohnya, fluorin dan bromin yang bersifat menghakis kepada tisu manusia dan boleh mendatangkan penyakit seperti penyumbatan saluran pernafasan, kegatalan pada kulit dan mata. Seterusnya, perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 17. Apabila menuruni kumpulan 17, keadaan fizik halogen pada suhu bilik akan berubah daripada gas kepada cecair dan akhirnya kepada pepejal. Perubahan fizik unsur kumpulan 17. Takat lebur dan takat didih yang rendah, tidak mengalirkan elektrik dan warna bertambah gelap menuruni kumpulan. Ini kerana unsur kumpulan 17 wujud di dalam pelbagai warna, iaitu gas klorin warna kuning kehijauan, cecair bromin yang berwarna perang kemerahan dan pepejal iodin yang berwarna hitam keungguan. Takat lebur dan takat didih di dalam menuruni kumpulan 17 semakin meningkat apabila pertambahan saiz molekul menuruni kumpulan menyebabkan daya tarikan antara molekul menjadi semakin kuat. Oleh itu, takat lebur dan takat didih halogen akan bertambah kerana lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul tersebut. Selain itu juga, ketumpatan unsur juga akan bertambah dengan pertambahan jisim atom menuruni kumpulan. Seterusnya, sifat kimia unsur kumpulan 17. Unsur halogen mempunyai sifat kimia yang sama kerana unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron di dalam petala valen dan dalam tindak balas kimia, unsur ini akan menerima 1 elektron dan membentuk ion bercas negatif 1 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dan ia juga wujud sebagai dwiatom. Apabila saiz atom unsur itu bertambah, akan menyebabkan jarak antara nukleus dengan elektron menjadi semakin jauh dan kereaktifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 17 kerana daya tarikan antara nukleus dengan elektron menjadi semakin lemah yang akan menyebabkan atom semakin sukar untuk menerima elektron. Tindak balas kimia unsur kumpulan 17. Klorin, bromin dan iodin mempunyai sifat kimia yang sama tetapi mempunyai kereaktifan yang berbeza. Dan tindak balas unsur kumpulan 17 ini kita boleh lihat dengan air
logam dan juga alkali. Contoh yang pertama, halogen bertindak balas dengan air. Apabila halogen bertindak balas dengan air, larutan berasid akan terbentuk. Seperti contoh, tindak balas klorin dengan air akan menghasilkan asid hidroklorik dan asid hipoklorus. Yang kedua, halogen bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Tindak balas iodin dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium iodat 1 dan air. Dan contoh yang ketiga, halogen bertindak balas dengan ferrum yang panas. Apabila halogen bertindak balas dengan logam, halida logam akan terbentuk. Contohnya, tindak balas ferrum dengan bromin akan menghasilkan ferrum bromida. Dan apabila ferrum bertindak balas dengan klorin akan menghasilkan ferrum klorida perang yang berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu, Ana akan meneruskan dengan menerangkan tentang langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ketika mengendalikan halogen. Pertama sekali, hendaklah memakai alat pelindung diri seperti goggles, topi muka dan sarung tangan dan lain-lain lagi. Terutamanya ketika mengendalikan fluorin dan bromin yang bersifat merengsa. Ini adalah untuk menghalang daripada menghidu, daripada tercedera dan daripada bahan kimia tersebut tertumpah pada baju pakai kita. Kedua, hendaklah menghadkan pendedahan terhadap halogen semasa menjalankan eksperimen. Kita hendak hadkan daripada terdedah lama sangat sebagai langkah berhati-hati. Jadi, selepas eksperimen, jangan bermain-main dengan halogen dan terus simpannya secara teratur. Ketiga, kita hendaklah melabel bekas penyimpanan bahan-bahan kimia, unsur halogen dan unsur-unsur lain juga sebenarnya. Tapi ini adalah supaya kita tidak tersilap ambil atau tidak tertukar dengan bahan lain yang mungkin mempunyai sifat fizik yang sama, kerana kita tidak mahu memberikan kemalangan kepada pengguna lain pula. Okey, yang keempat, kita hendaklah menyimpan halogen seperti klorin dan bromin dalam bekas khas di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik. Macam bromin, ia perlu disimpan di dalam bekas yang dilapisi pelamba untuk menghalang keradioaktifannya. Seperti klorin, dia perlu disimpan di dalam silinder logam, monel atau nikel. Kalau klorin pun sama juga, perlu disimpan di dalam silinder logam. Kalau estetin, dia adalah satu unsur yang amat rare. So, tak ada orang simpan yang dalam makmal sebab susah sangat nak jumpa. Dia susah sangat untuk menciptakannya. Okey. Iodin pula perlu disimpan di dalam bekas kedap udara pada suhu yang tidak melebihi 35 darjah Celsius. Yang kelima pula, kita hendaklah sentiasa berada di bawah pengawasan guru eksperimen. Ini sebab cikgu lebih arif dan lebih berpengalaman dan berkemahiran daripada kita. Dan guru kita kena tahu setiap apa yang berlaku supaya dapat bersedia dengan apa-apa pun. Dan akhir sekali, kita hendaklah sentiasa berhati-hati at all times supaya halogen tidak terkena pada tangan, kulit atau mata kerana dia boleh membawa keburukan-keburukan yang telah diterangkan oleh An-Nur sebelum. Jadi di situ sahaja, ingatlah, sentiasalah kita menjaga keselamatan di dalam makmal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.